Dimuliakan Imam Tuan Bilal, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, juga sahabat-sahabat dari Imarah. Alhamdulillah, pada malam ini mari sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT, kerana masih lagi diberi peluang dan ruang untuk sama-sama berada dalam rumahnya pengaroka ini. Terlebih dahulu, Alhamdulillah, mari juga sama-sama kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kerana Allah bagi izin untuk kita untuk berada dalam satu majlis yang saya kira cukup bermakna. Jarang orang buat lepas waktu buka, lepas maghrib terus kuliah, terus tazkirah. Jarang. Saya first time jumpa masjid buat program macam ni. Yang biasa kita dengar lepas dalam bulan Ramadan ni tazkirah asar. Macam masjid Pek Jawa pun ada, tapi tazkirah maghrib ni jarang. Jadi memandangkan masa pun tak banyak, maka kita kena macam kereta api peluru lah. Kena berdesup aje lah terus. Jadi tuan-tuan dan mati Allah sekalian, sekarang dah masuk 27 Ramadan. Masuk 27 Ramadan, dah hampir hujung Ramadan. Dan kita masuk ke fasa 10 terakhir Ramadan. Yang mana di 10 yang terakhir Ramadan ini, maka orang beria-ria, berlumba-lumba untuk mengejar satu malam yang dikatakan malam yang menyerupai 1000 bulan fadilat dia, iaitu malam Lailatul Qadar. Yang mana kalau kita dapat malam Lailatul Qadar ni, serupa umur kita 83 hingga 84 tahun. Kalau ikut kita ni 83 tahun berapa bulan? 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Setiap tahun kita dapat. Sebab itulah orang-orang, terutamanya kebanyakannya orang-orang yang ada kesedaran agama, yang mula nak mengejarkan tentang keberkatan Ramadan ini, pada 10 malam terakhir Ramadan ini, maka mereka akan menambahkan amalan. Bukan baru nak mula, menambahkan amalan. Jadi maksudnya amalan itu telah dimulakan pada 1 Ramadan. Cuma dah masuk dia 20 Ramadan, maka ditambah. Ditambah macam-macam lah. Daripada siangnya apa amalan yang dia buat, dia lebihkan sikit. Dia bagi orang makan, lebih sikit. Mungkin biasa dia bagi bubur lambuk, kali ni dia bagi sup kambing, lebih sikit. Dia bagi pula mi bandung, nasib lah yang tak boleh makan, tak bersuruh, kan? Terimalah, nak cakap macam mana. Tapi yang pentingnya, ini adalah saat-saat, kalau selama ini, selama 20 hari yang sebelum ini, kita bermati-matian menambahkan amalan kita, maka 10 yang terakhir ini kita lagi bermati-matian. Bermati hidup balik lah. Dah mati hidup balik, mati-matian lagi. Mati-matian darab 2. Sebab apa? Sebab nak kejarkan 10 terakhir Ramadan ini. Apatah lagi dikatakan, ada pandangan ulama yang mengatakan sama ada malam-malam ganjil. Dan apa dia, orang dulu ni tuan-tuan, ulama dulu ni, dia pun jaga Al-Quran ni sampai dia nak pastikan tu dikira surah tu Al-Qadr semua sekali lebih kurang 27 ayat. 27 perkataan. Maka dia kata, dia tamsilkan kalau gitu jatuhnya pada 27 Ramadan. Jadi kejarlah. Malam ni dah 27 Ramadan. Bulan Islam ni malam mula dulu, baru datang siang. Kalau bulan Masih ni siang mula dulu. Either way, mana-mana pun betul jugalah, tak ada masalah. Yang tak betulnya satu apa tak buat. Jadi kalau malam sebelum ni kita buat tarawih, cukup 20 rakaat dengan witir 3 rakaat. Malam ni kita tambah pula dengan tahajud, dengan qiyamnya. Kalau sebelum ni kita qiyam sekadar buat tahajud 2 rakaat, malam ni kita tambah lagi. Dah mulalah ni 10 malam ni, termasuk malam ni lah, 10 malam terakhir ni kita dah mula tambah-tambah sikit. Ataupun kita mula qada-qadakan solat kita tak tahu. Mungkin kita lupa. Kita sibuk kerja amalan sunat. Ada masa qadakkan sembahyang subuh. Masa-masa jahiliah kita bukan tahu. Yang bercakap kat depan ni pun tak tahu lagi. Kenalah cari peluang, tokok tambah. Buat nak buat bekal untuk mendapat Lailatul Qadar ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Lailatul Qadar ni memang orang kita cukup sambut. Tapi biasanya yang disambut selepas Lailatul Qadar. Tak percaya, tengoklah pagi esok. Ataupun pagi-pagi kan malam tadi kau perasan tak? Cuaca heningnya, damainya, jangan-jangan Lailatul Qadar. Dah lepas dah apa? Malam tadi bulan apa ada cincin keliling dia, semua dah lepas.
Malam tadi aku tengok pokok. Ya Allah Akbar. Malam tadi aku dengar. Macam-macam lah dia kata. Tapi benda dah lepas. Yang kita nak bukan macam tu. Menyambut Lailatul Qadar ni kita bermula, kita tambahkan amalan kita. Sebab tu orang kata nak dimulakan, nak dapatkan Lailatul Qadar ni bermula. Siapa yang mula usaha nak dapatkan Lailatul Qadar ni daripada 1 Ramadan, pastinya pada 30 Ramadan dia akan dapat. Soal dapat macam mana, jangan tanya. Apa tanda dia, jangan tanya. Pastinya dia dapat. Sebab dia apa lagi dia ikut apa sarananya 10 malam terakhir dia menambah. Dia tak sibuk nak tunggu Lailatul Qadar, dia beramal bermati-matian nak dapatkan kelebihan Lailatul Qadar. Bukan nak cari macam mana saya cakap siang tadi kat satu masjid tu, kat Pak Wahid kata bukan nak cari tanda, cari kelebihan. Cari tanda ni banyak tuan-tuan. Sudahnya malam-malam tak pasal-pasal kalau ayam kokok pun nak jadikan tanda. Ayam kokok malam tadi Lailatul Qadar. Kucing bunyi Lailatul Qadar. Perasan macam orang masuk rumah Lailatul Qadar. Bangun-bangun jangan kata Lailatul Qadar, habis semua akan hilang. Bukan begitu. Kelebihan dia. Sebab itu kita kena rebut banyak-banyak. Sebab kenapa? Inilah tanda rahmat dan rahim Allah Subhanahu Wa Taala pada umat Muhammad. Umat yang paling Allah manjakan adalah umat Muhammad. Yang paling Allah manjakan. Apa tak manjakan? Sebelum umat lain tidak dihisap lagi, umat Muhammad tidak dihisap. Umat lain, malah Nabi-Nabi lain pun takkan masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad tu dimasukkan ke surga. Umat Nabi lain nak bertaubat sampai kena saling berbunuh. Umat Nabi Muhammad cukup dengan istighfar. Kalau tuan-tuan baca kitab Tanbih Ghafilin, sampai ke Nabi Musa berkata dengan Allah, ya Allah, jadikanlah aku dengar ada satu umat ni, kalau dia buat amal baik, dia berniat nak buat amal baik, satu kebajikan. Kalau dia buat amal baik, tambah lagi 10. Dan tapi kalau dia niat nak buat jahat, tak ada apa-apa dosa. Tapi kalau dia buat jahat, satu dosa. Kau jadikanlah umat tu umat aku, ya Allah. Allah kata, Musa, itu umat Muhammad. Macam tu sekali. Sebab itu Allah bagi umat Muhammad ni umurnya pendek-pendek je. Tak boleh panjang-panjang, bahaya tuan-tuan. Sebab itu kita jangan minta umur panjang. Kita minta umur yang berkat. Minta umur panjang Allah bagi. Tapi sudahnya orang dicebokkan orang, makan disuapkan orang, mulalah orang menyampah. Kita nak umur yang berkat. Bila kata berkat ni sepanjang umur kita, kita boleh berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak menyusahkan orang. Bukan umur yang panjang, kita minta umur yang berkat. Tapi nak minta umur panjang boleh tak? Boleh, minta. Tak ada masalah. Tuan-tuan yang mati Allah sekalian, dalam bulan puasa ini segala amalan sunat itu dibayar seperti berganda-ganda seperti amalan yang wajib. Apatah amalan yang wajib lagi, Allah bayar lagi. Maka untuk 10 terakhir Ramadan ni, maka ditambahkan lagi. Lebih sikit-sikit. Lebih ni bukan sembahyang maghrib 3 rakaat buat 4 rakaat, tidak. Lebihkan lagi zikir-zikirnya, baca Qurannya. Kalau malas sangat baca Quran, ulang-ulanglah baca surah Al-Ikhlas. Janji baca. Jangan tak baca langsung. Tarawih datang, tak apalah 8 rakaat lah, tak apa. Tak ada masalah. Jangan jadi isu berapa rakaat. Nak jadi isu yang tak buat. Itu dia. Yang isu berapa rakaat tu jangan jadi isu. Isunya berapa ramai yang tak buat. Tu saja. Jangan terus semayang ataupun lepas tarawih nampak semua witir, semayang witir, tak ada masalah. Lepas tu duduk belakang, buka satu muka, bacalah satu muka Al-Quran. Apa salahnya? Tak apa, saya tak pernah mula Ustaz. Kau buka je Quran tu, kau baca je lah daripada mana pun. Janji ceritanya baca Al-Quran, tak ada pula kata baca Al-Quran ikut turutan. Bacalah Al-Quran tu. Nak lagi bagus ikut turutan, ikut urutannya. Tapi kalau nak baca, ambil barakah bacanya. Nak lagi bagus, barakah baca, barakah faham. Maksudnya kalau kita baca Quran tu, di samping kita jaga tajwid, kita cari makna, baca tafsir. Nak lagi bagus, amal. Baca lain, tahu makna lain, amal lain. Semuanya tak sama fadilatnya. Lepas tu kita kena faham. Tuan-tuan yang mati Allah sekalian, antara kelebihan Lailatul Qadar, Rasulullah SAW bersabda, man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang bangun malam bertujuan untuk Lailatul Qadar dalam keadaan beriman dan mengharapkan pengampunan, pasti diampunkan Allah segala dosa yang terdahulu. Bukan soal dapat tak dapat. Soalnya semata-mata nakkan Lailatul Qadar. Bangun. Boleh tak semata-mata kita bangun untuk dapatkan Lailatul Qadar, kita bangun daripada 1 Ramadan? Boleh, tak ada masalah. Itu yang sebagus-bagusnya begitu. Kita bermula daripada 1 Ramadan.
Eh? Ha. InsyaAllah, macam saya cakap tadi, InsyaAllah tak payah kita sibuk dapat tak dapat. Kalau kita mula daripada 1 Ramadan, kita konsisten sampai 30 Ramadan, dapat tak? Dapat. Apa masalahnya? Kenapa mesti 20 Ramadan tak nak buat apa-apa, balik tarawih balik habis gitu je, masuk je 10 hari Ramadan gila-gila dengan iktikaf dalam masjid, dengan ngaji. Kenapa mesti sampai macam tu? Macam tu pun tak apa. Yang tak bagusnya tak buat apa-apa, tapi cuma kita ceritanya kenapa cari jalan susah. Jalan senang ada. Jalan senang ada. Ibarat kata macam kita cedok air lah tuan-tuan. Kalau 10 air Ramadan itu yang kita cedok air gila-gila, tempayan tu besar tu juga. Tapi kalau kita bermula daripada 1 Ramadan, relax je, tempayan tu besar tu juga, banyak tu juga. Jadi tak perlu kelak. Yang penting dia tu amalan tu sedikit tapi istiqamah. Itu dia. Apa lagi tuan-tuan kelebihan bulan Ramadan? Baik. Nak ceritanya kalau ikut hadis ini satu buah hadis lagi, sesungguhnya bulan ini tiba menemui kamu, padanya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sesiapa yang diharamkan mendapat kelebihan itu, maka dia diharamkan daripada mendapat semua kelebihannya. Siapa yang Allah tak izinkan, sebab tu kita kena minta dengan Allah ni. Seseorang tidak diharamkan daripada mendapat kebaikan Lailatul Qadar, melainkan orang yang diharamkan mendapat kebaikan. Ini hadis Rasulullah. Sebab itulah antara cara-caranya ialah, kan kita digalakkan berdoa. Apa antara doanya ialah, ya Rasulullah, sabda Amirul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, ara'aita, saya baca Melayunya, sekiranya aku mengetahui bahawa pada satu malam itu ialah Lailatul Qadar, apa yang perlu aku ucapkan? Rasulullah kata apa? Ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya engkau lah yang maha pengampun dan kasih akan kemaafan, maka ampunilah aku. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini antara doa yang Pak Imam selalu baca. Bacalah. Jangan tunggu tahu Lailatul Qadar, tak tahu pun tak apa, baca daripada 1 Ramadan tu dah mula baca. Sebab tu penting imam baca doa tu kita ikut, kita dengar, kita amalkan. Bukan sekadar kita nyaut pun macam tak kan. Kadang-kadang bila baca selawat, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa zurina wa maulana Muhammad al-Badru Muhammad, kita dengar Allahumma shalli alaihi. Sekarang masing-masing dah dengan handphone yang canggih, yang canggih manggih ni, yang smartphone ni, buka kalau dah tak tahu sangat, buka, baca, belajar. Itu sebab madrasah Ramadan ni dipanggil madrasah Ramadan. Sekolah untuk kita menambahkan ketaatan, sekolah untuk meningkatkan iman, sekolah untuk menambah amalan. Amalan siapa? Amalan kita, bukan amalan orang. So dalam bulan Ramadan ni yang kita nak pastikan ialah diri kita, bukan diri orang. Jangan sekali-kali tengok orang. Tengok aku ni sebelum Ramadan macam mana. Pastikan selepas Ramadan mesti berubah, bertambah baik. Maka Ramadan ni sebagai penentu. Bermula daripada 1 Ramadan, mulalah berubah perangai. Kalau dulu sebelum 1 Ramadan, sebelum bulan Ramadan malas pergi semayang, sekarang dah 1 Ramadan, itu antara cara kita nak ajar diri kita. Orang akan cerita banyak sebab orang tahu mungkin orang ni kejar Ramadan. Jadi kita biasakan 30 hari semayang kat masjid, kita kejar kebaikannya. Itu bagusnya. InsyaAllah itu semua antara cara-cara kita nak dapatkan Lailatul Qadar. Di samping kita doa, Allahumma rzuqna Lailatul Qadar, Allahumma rzuqna Lailatul Qadar. Itu juga macam Pak Imam baca, inna anzalna fi Lailatul Qadar. Kenapa Pak Imam baca ini itu? Sebab nakkan Lailatul Qadar. Mesti niat ndak tu mesti ada. Ndak tak nak, ndak betul lah. Kalau nak sungguh, contoh macam kita kendakkan isteri kita tu macam mana? Punya sungguh-sungguh ndak, doa semayang pun sebut nama dia. Ya Allah, ya Tuhanku, hanya Engkau saja yang mengetahui betapa aku kasihkan si Aminah binti Jantan. Contohlah. Contoh. Maka mohonku, ya Allah, ikhlaskanlah perasaan kasih sayangku ini, ya Allah. Bukakanlah pintu hatinya untukku, ya Allah, agar aku dapat melamanya jadi isteriku. Kita berdoa macam mana? Begitu juga, ya Allah, ya Tuhanku, aku ni banyak dosa, aku ni hina, aku ni
tak guna, hamba yang tak guna ya Allah, tapi aku teringin sangat nakkan Lailatul Qadar. Macam tu cara kita doa. Kena doa lah. Jadi bila Pak Imam baca inna anzalnahu fi lailatul qadar, kita kat dalam hati kita, di samping kita doa, ya Allah berilah aku Lailatul Qadar. Itu caranya. Rugi tuan-tuan kalau kita tak niat. Kalau niat pergi jihad, dapat tak kebaikan? Dapat. Kalau kita pergi jihad, dapat tak kebaikan? 10 lagi, betul? Itu. Kalau niat nak kahwin lagi, dapat tak kebaikan? Kahwin lagi salah ke? Dapat tuan-tuan. Sebab kahwin ni kan satu benda yang baik. Kalau tak dapat, tak apalah, dah dapat satu. Kalau dapat, lebih kan? 2 ke 3 ke, rasak lah kan? Rezeki orang pun nak bising. Bukannya orang buat maksiat. Habis itu juga Lailatul Qadar. Kalau kita niat Lailatul Qadar, tuan-tuan, agak-agak Allah tak bagi ke kita Lailatul Qadar? Allah bagi. Tapi niat sungguh-sungguh nak. Kalau tak bagi pun sebab kita niat tiap-tiap hari. Sekali kita niat Allah bagi. 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 Kalau dapat, darab 10 pula. Kan untung. Sebab tu jangan berhenti. Jangan apa, bila imam baca surah Al-Qadr dalam hati tu kita mesti faham. Kenapa? Dan kita mesti niat. Tuan-tuan dan mata Allah sekalian, apakah yang dikatakan tanda-tanda keajaiban Lailatul Qadar? Senang cakap, Lailatul Qadar ni antara tanda. Orang kita kan suka kejar tanda kan. Kita tengok tanda yang pelik-pelik sikit lah malam tu. Biasanya malam tu cerah sikit, suasana hening. Apa lagi? Orang kata kadang-kadang orang yang biasa beramal waktu malam, biasanya orang kata malam tu dia ngantuk sangat. Benda-benda macam tu. Tapi biasanya kita perasan bila dah tak ada lah. Tapi sungguhnya orang Melayu ni terkenal dengan cari tanda tu dia. Saya selalu pesan, kejar Lailatul Qadar, kejar fadilat. Bukan kejar tanda. Kalau kau kejar tanda, kau akan gila. Tak payah kejar tanda. Walaupun macam-macam cerita. Ada orang kata aku qiyamul lail dekat masjid. Tiba-tiba aku nampak ada orang pun qiyamul lail, tak pernah nampak orang tu jubahnya putih. Habis aku nampak muka orang tu seram sejuk, aku dia buatnya. Habis tak, tunggu ada. Tunggu cerita ni. Ni betul ni. Kenapa? Agaknya kau minta tak? Memang aku nak tengok tanda-tanda. Habis kau nampak orang tu macam mana? Aku terus tak boleh nak semayang. Something wrong lah tu. Something wrong. Kalau kau nampak macam itu, kau terus tak boleh semayang, something wrong lah. Betul. Sebab tu kita ni beramal, jangan sibukkan orang. Jangan sibukkan orang. Jangan tengok orang. Kerana orang kita kan suka gitu kan. Contohnya macam saya cakap tadi kat sebuah sana, dekat masjid sana, orang semayang tarawih saf depan, dia sakit lutut kan, 8 dia pembangun pindah ke belakang, yang depan semua menang. Apa 8 jubah boleh tahan serban 3 tingkat 8. Yang kita sibuk tengok orang nak buat apa. Kita tahu ke orang tu buat apa kat rumah? Tak tahu dah. Baknya dia balik di rumah, dia semayang duduk, bukan kata 20, selagi dia boleh semayang, dia semayang. Bos salah tak tarawih banyak-banyak? Tak salah. Siapa kata salah? Banyak semayang kok. Salah ya? Betul, bak amalan jangan sibukkan orang. Kita nak kejar Lailatul Qadar untuk diri kita. Tapi cara yang terbaik, kita rujuk pada sirah. Tengok sahabat-sahabat semayang sampai bengkak-bengkak dahi. Esok semayang lagi, bengkak-bengkak dahi, berdarah-darah. Esok semayang lagi. Kita pun tiru banyak sahabat. Selagi tak bengkak, tak berhenti. Esok terus tak semayang. Sudahnya pergi klinik, bengkak, sakit. Macam mana? Buat apa? Orang macam tu kita jadikan panduan. Maksudnya, aku ni mesti lebih baik daripada aku yang sebelumnya. Bukan orang. Aku yang sebelumnya. Aku lebih baik daripada aku yang sebelumnya. Kena pastikan begitu. Bila kita pastikan, bila kita fahamlah sekadar kemampuan kita. Tak apa tuan-tuan. Istiqamah. Biar sedikit walau tapi berterusan. Jadi tuan-tuan yang mati Allah sekalian, antara hukum menceritakan tanda-tanda kelebihan Lailatul Qadar, apa dia? Rasulullah kata, ulama mengatakan hukumnya makruh. Jangan cerita dengan orang. Jangan cerita. Melainkan kalau kita cerita sekadar untuk apa,
untuk menambahkan kefahaman, kita tanya ustaz kan, ustaz, malam tadi kan ustaz, saya tengah beramal, tiba-tiba bunyi ayat bunyi cengkerik, tiba-tiba tengah-tengah kuat, tiba-tiba senyap ustaz. Adakah itu tanda Lailatul Qadar ustaz? Ustaz pun cerita, sebenarnya cengkerik kalau tengah-tengah bunyi kuat, tiba-tiba dia senyap, ada ular lalu. Betul, saya tak bohong. Tuan-tuan hati-hati tau, kalau kat rumah tiba-tiba tengah-tengah bunyi sedap, tiba-tiba senyap sunyi, tak ada binatang, tanya ada benda lain lalu. Benda lain tu bukan benda yang tak nampak, benda nampak lah. Saya tak cerita yang tak nampak tu. Oh gitu kan, jadi tak, bukanlah Lailatul Qadar, saya pun tak tahu. Saya cakap berdasar ilmu saya. Ustaz, saya beribadah dekat pondok wakaf dekat rumah saya ustaz, malam-malam tu gelap ustaz, saya nampak ada mata bercahaya dua pandang muka wajah saya ustaz. Okey, so apa ceritanya? Mata tu adakah malaikat ustaz? Sebenarnya cahayanya warna apa? Warna kehijauan, itu mata kucing. Saya faham, tunggu, mata kucing lain, mata ular lain, mata anjing lain. Tu dia, bukan kejual tanda macam tu. Betul. Dulu kat Jawa gitu juga. Orang datang, kita ni baru balik sekolah asrama, tak tahu cerita, pagilah majlis qiyamul lail. Kita tengok, dah baunya begitu, janggutnya, serbannya, bajunya, malaikat kan ni. Tengok, cerita dengan kawan, malam tadi macam ada malaikat lah datang. Ya ke? Ya, kau nampak? Aku sampai dia balik, kau nampak? Kau nampak malaikat balik? Nampak? Dia ni apa? Basikal. Itu bukan malaikat. Itu bai jual roti. Kalau naik basikal tu bai jual roti. Mana malaikat basikal? Bukan begitu caranya tuan-tuan. Nak tahu kita dapat tak dapat Lailatul Qadar ialah selepas Ramadan ni kita macam mana? Adakah kita makin baik? Tu nak tahu. Jangan tanya orang, kita tanya kita. Habis dah pun. Kita tanya diri kita. Jadi tuan-tuan dan mata Allah sekalian, saya doakan mudah-mudahan kita semua Allah berikan keizinan untuk mendapat Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita akan jadi lebih baik daripada tahun yang sudah-sudah. Mudah-mudahan kebaikan yang kita ada pada Ramadan ini kita akan bawa sehingga Ramadan tahun akan datang. Jadi tuan-tuan, jadi saya rasa cukuplah setakat tu tazkirah saya. Ke lagi? Cukup yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik datang dari kelemahan dan kejayaan diri saya sendiri. Kita adil dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.